بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Boleh buka? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau boleh, syukur dengan perkataan. Jangan berhenti sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan berhenti. Sebab Allah mengajar kita cara memujinya, iaitulah perkataan Alhamdulillah. Yang paling kenal Allah ialah Allah yang kenal Allah. Makhluk tak kenal Allah. Yang kedua, kita mesti bersyukur. Bersyukur dengan hati. Redha segala ketentuan Allah, terutama redha dengan agama, redha dengan Allah sebagai Tuhan, redha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Syukur yang ketiga, syukur dalam bentuk at-ta'ah, syukur dalam bentuk taat. Dalam bahasa lain, syukur ni ialah kita menggunakan segala nikmat yang diberi menurut kehendak pemberi nikmat. Itu syukur. Mengguna nikmat yang diberi menurut kehendak pemberi nikmat. Allah bagi mata, ada tujuan, ikut kehendak Allah. Guna telinga, ikut kehendak Allah. Kalau kita guna nikmat Allah bertentangan dengan kehendak Allah, sudah jadi kufur. Kufur nikmat. Baik. Jadi hari ini bukan tajuk syukur. Hari ini tajuk talbisu iblis. Dalam masa singkat, talbisu iblis maknanya tipu daya syaitan. Ada satu buku yang tebal ditulis oleh seorang alim terkenal, Ar-Razi. Dia kata dia cuba mengambil ayat Quran, hadis, bagaimana nak melawan tipu daya iblis. Tuan-tuan sekalian, kita pernah bergaduh dengan isteri. Pernah ke tak pernah? Siapa-siapa tak bergaduh dengan isteri, hari ni balik bergaduh. Sebab bergaduh ni nikmat. Lepas bergaduh, bercinta balik. Lepas bergaduh, bercinta balik. Gurau saja. Kita biasa bergaduh adik-beradik, bergaduh dengan kawan-kawan, teman. Dan kita biasa bergaduh, sama-sama Melayu bergaduh. Orang yang bergaduh ni, kita kata sebagai, kita banyak membazir. Membazir ada banyak, bazir duit. Membazir antaranya bila berzikir. Anda berzikir, anda tak ingat Allah, membazir. Semayang tak khusyuk, membazir. Bukan duit aja, termasuk membazir tenaga. Bergaduh sesama orang Islam, sepatutnya kita simpan tenaga bukan nak bergaduh dengan umat Islam, tapi nak bergaduh dengan syaitan. Itu tenaga kita patut digunakan. Tuan-tuan sekalian, syaitan ni dia ada satu namanya iblis. Saya nak cerita tipu daya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayat dia panjang, saya ambil sikit dia. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah ataupun step-step syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Yang pertama sekali Allah sebut, hai orang yang beriman. Minta maaf, hari ini kita cuba koreksi diri sikit. Agak-agak siapa orang beriman, ataupun apakah tanda orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan ni kalau tak beriman, tak mari ke masjid. Sebab berimanlah mari ke masjid. Tapi ada satu senarai Allah Ta'ala sebut tanda orang yang beriman. Dan saya nak sebut senarai ini pun saya sendiri rasa malu juga. Sebab saya nampak saya tak berapa ada. Kalau tuan-tuan mungkin ada. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Satu, tanda orang beriman ialah apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat itu apa makna? Dalam Quran, takut Allah ada 5 takut. Ada 5. Satu namanya khaufun. Yang kedua namanya khasyatun. Yang ketiga namanya rahbatun. Yang keempat namanya wajilatun. Wajilatun ni banyak juga. Khaufun lain. Kalau khasyah, takut sebab segan, malu. Malu Allah sebab Allah baik sangat. Dia banyak sangat memberi kat kita. Kemudian dia pula pemaaf, banyak sangat maaf. Jadi kita pun rasa, malulah. Itu takut sebab segan, malu. Macam kita lah. Bos kita baik, jaga kita, hormat kita, gaji, bonus ada. Bos kata jangan balik lambat kerja. Jadi kita pergi jalan, keluar makan. Aku tak boleh lambat. Kenapa? Tak boleh lah. Bos aku baik. Itu dipanggil khasyah. Khasyah tu Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut ialah ulama. Sebab takut itu ialah takut sebab ilmu. Tak apa. Wajilatun ialah takut, dia rasa gedebu, ada rasa bak sekali. Sekali sebut nama Allah, gementar. Contoh, anda naik kapal terbang flight, berlaku air pocket, sekali jatuh je, anda tahu rasa macam mana kan? Bergegar sampai telinga rasa besar. Jadi kalau boleh bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, anda ada rasa tu, itu tanda beriman. Kalau sebut nama Allah, azan, tak ada rasa, maknanya iman anda iman tanpa rasa. Kaki kencing manis dah kebas, tak rasa dah. Satu. Yang kedua tanda beriman ialah innamal idza dzukirallah wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Tanda iman kedua, bila baca ayat Quran bertambah iman. Baca Quran, iman bertambah. Maksud ni iman bertambah, tambah taat, tambah takut, tambah dekat. Maksud saya, kita baca Quran tapi iman tak bertambah. Kenapa? Sebab kita tak baca. Yang kedua, baca sekali-sekala. Yang ketiga, baca hanya cari pahala, bukan nak cari tadabbur. Jadi baca sampai faham, sampai takut, itu dipanggil tanda orang beriman. Bila anda baca, banyak-banyak kali baca, dia akan bagi kesan iman bertambah. Yang ketiga, iman bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Anda bertawakal kepada Allah, betul-betul tawakal. Tawakal ada 4. Yang pertama, tawakal kanak-kanak. Macam anak-anak kecil, dia berlari, dia main, takut sikit, cari ayah dia. Itu tawakal. Kita hidup bila susah sikit, cari Allah. Yang kedua, tawakal kawan-kawan. Kita berkawan baik-baik, bila nak minta tolong, baru cari dia. Yang ketiga, dia panggil tawakal mayat. Tawakal mayat ni, orang mati, bila anda mati, orang angkat tangan, basuh tangan, kita buat dia je. Orang tekan perut, orang pegang kemaluan. Orang mati, nak buat apa buat. Orang nak balik badan, itu tawakal sebenarnya. Dalam arti kata, Allah, kamu nak buat apa kat aku, buat.
Sebab kamu lebih tahu. Itu orang tawakal. 3 sifat ni dia tak akan ikut syaitan. Sebab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Satu. Poin kedua kita kena ingat, Allah sebut, hai orang beriman, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Allah tak kata begini. Allah tak kata la tattabi'u syaitan. Allah tak kata jangan ikut syaitan. Tak, Allah kata jangan ikut langkah-langkah syaitan. Sebab kita dengan syaitan memang kita tak nak. Musuh kita tahu, hari-hari duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari-hari duk baca. Cuma yang kita tak perasan, jangan ikut langkah-langkah. Ulama kata langkah-langkah ni selangkah, 2 langkah. Syaitan dia ajak kita ikut dia dengan berbagai-bagai cara. Maknanya bukan on the spot buat dosa, on the spot derhaka, tapi berbagai-bagai cara. Yang itu kita tak perasan. Jadi hari ini kita nak cerita. Okey, satu. Yang kedua, poin yang ketiga, tuan-tuan minta maaf, kita tak perasan. Kita semayang, kita puasa, pergi haji, pergi umrah, tahajud, tapi diam-diam kita terperangkap dengan sikit. Kalau kita faham apa? Faham taktik syaitan. Taktik yang pertama sekali ialah syaitan akan memerangkap orang yang jahil. Orang jahil. Sebab ayat pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca maknanya kita kena ada ilmu. Bila kita jahil, orang jahil pertama sekali kena tipu. Orang jahil pertama sekali kena tipu. Antara yang kita kena tipu, kita rasa kita sudah selamat daripada tipu daya syaitan. Itu pertama sekali. Rasa selamat. Tuan-tuan, betul tak betul? Cuba jawab. Kita rasa selamat tak daripada syaitan? Oh, saya lupa nak sebut. Saya dah lama tak mari masjid ni. Dekat 20 tahun dulu. 20 tahun saya ingat dulu saya mengajar ada kuliah subuh dululah. Okey, tak apa, tapi seronok ingat. Okey. Jadi sebenarnya kita yang paling worst sekali kita ni, kita duk rasa kita selamat. Saya ustaz duk pergi Mekah sekali-sekala baca, dia rasa macam tak ada syaitan dah. Itulah kesilapan pertama sekali. Betul tak betul? Tuan-tuan ada rasa tak? Kita semayang soft depan masjid. Okey, tak apa, saya nak sebut. Kenapa Al-Imam Ar-Razi dia kata salah paling besar sebab orang yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kena ganggu syaitan. Walaupun ada satu makhluk namanya qarin Nabi Muhammad dah masuk Islam. Kita ni ada qarin, lahir makhluk qarin Nabi Muhammad masuk Islam. Nabi Muhammad kena ganggu syaitan. Bila Nabi kena ganggu? Nabi kena ganggu bukan masa tidur. Nabi kena ganggu bukan Nabi sedang relax. Bukan Nabi sedang lara-lara. Nabi tak ada lara. Nabi kena kacau ketika Nabi sedang solat. Nabi kena. Bila Nabi cerita, semalam Nabi kena, hari ni cerita. Nabi kata, semalam aku tengah solat, Ifrit datang. Ifrit kacau Nabi tengah semayang. Nabi Muhammad ada malaikat kena kacau. Jadi kita yang bukan Nabi, malaikat tak mari, maksum pun tak ada. Yang ada maksum. Maksum ada, maksum tak ada. Itu pun kita boleh rasa selamat. Satu kesalahan. Yang kedua, antara perempuan yang paling baik, namanya isteri Nabi Muhammad. Isteri Nabi kena kacau. Rasulullah satu malam bangun tahajud, rumah Nabi rumah teres tau. Rumah teres. Ada 9 bilik, ada 9 pintu, isteri. Malam tu Nabi bermalam di rumah Aisyah. Rasul bangun malam, kemudian pergi lepas tahajud, Nabi keluar rumah.
Aisyah sedang tidur, perasan Nabi keluar rumah. Dia ikut Nabi Muhammad pelan-pelan. Ingat ke, maklumlah rumah teres, sana ada isteri. Aisyah duk bimbang, Nabi Muhammad pergi celuk rumah isteri lain. Rupanya ikut Nabi pergi ke Baqi'. Sampai kat Baqi', confirm Nabi kat kubur, Aisyah balik. Nabi perasan ada orang ikut. Lepas tu Nabi balik, sampai rumah Aisyah, dia punya bernafas, baru sudah berlari. Nabi tanya Aisyah. Dia kata, kamu ke tadi yang ikut aku? Dia kata, akulah yang ikut. Kenapa? Orang macam aku dengan orang yang macam kamu Rasulullah, mana boleh tak cemburu? Dalam bahasa lain, takkan aku tak cemburu orang macam aku. Makanya macam aku buat isteri ramai kan, dia salah satu. Orang macam kamu yang sangat special, takkan aku tak cemburu. Dan Nabi kata, Nabi sebut, syaitan sudah masuk dalam badan kamu. Aisyah tanya balik, kamu tak ada syaitan ke? Kata Rasulullah, syaitan aku yang nama Qarin sudah a'anani Allahu 'alal Islam. Syaitan tu dah tolong aku. Jadi cerita apa? Nabi kena ganggu, Aisyah kena ganggu, takkan kita tak kena ganggu. Jadi pertama sekali kita kalah dengan syaitan bila rasa tak kena ganggu. Satu. Yang kedua, syaitan kacau kita, kata Al-Imam Ar-Razi, apa dia kata? Bitazyin. Dia kacau kita dengan menghias. Dia hias. Antara hiasannya, contoh, yang haram bunyi macam halal. Contoh, riba jadi interest. Oh, nampak cantik. Kalau rasuah jadi duit kopi. Kopi kan sedap. Kopi kepala apa tu? Kepala api lagi sedap. Jadi ditukar nama tu. Jadi hias, satu poin. Yang kedua, hias, dia akan masuk hias kerana nak menghias. Orang lelaki sembahyang, tahajud, masjid, semua bagus, tapi nak berhias pakai baju sutra. Tak perasan. Baik, sembahyang tahajud, sedekah banyak, tapi dengan pakai sutra, dia sudah buat perkara yang haram. Kita baik, kita tahajud, dai hitam, tapi sebab nak berhias, rumah kita, saya pernah pergi rumah ahli masjid. Di rumah dia, masuk rumah ada rimau seekor. Rimau, betul-betul rimau, binatang tu. Sedangkan di rumah tak dibenarkan. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kilab. Rumah tak masuk, malaikat tak masuk mana-mana rumah ada anjing. Rumah ada anjing, kalau nak bela anjing boleh, tapi kat luar, jangan bawa masuk kat dalam. Itu pun ada tujuan. Tapi kalau rumah ada anjing, ada patung, ada gambar-gambar yang terukir, ada filem-filem lucah kat rumah tu, ada maksiat, maka malaikat rahmah tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk, malakul maut masuk. Jadi kalau kita buat macam tu, kita baik. Tapi kita nak berhias, hiasan punya pasal, ataupun depan halaman rumah ada angsa, ada yang berbentuk-bentuk apa nama itu, binatang yang hidup, maka kita baik sembahyang. Tapi diam-diam syaitan sudah pun menguasai diri kita. Kita buat dosa besar tu. Itu cara syaitan. Tuan-tuan, kalau kita baca cerita iblis ni, makhluk yang sangat penyabar. Iblis sangat sabar. Iblis pernah sabar lebih daripada 1000 tahun. Dia nak minta orang sembah berhala. Dalam surah Nuh, Allah cerita surah Nuh, macam mana ada 4 orang yang mati, orang alim mati, kemudian dia minta, orang alim sangat, dia minta buat patung sebagai ingatan kepada orang alim tu. Orang tak nak, lepas tu orang buat patung juga, berpatung. Jadi orang pergi ziarah, orang alim dah mati, tapi patung ada. 1000 tahun lepas tu, orang sembah patung tu. Jadi dia bersabar mula-mula untuk ukiran, untuk cantik, untuk seni. Akhir sekali, orang sembah patung, iblis sangat sabar. Jadi kalau iblis sabar, Nabi Nuh lagi sabar. Jadi yang pertama sekali, at-tazyin. Tadi hati-hati tuan-tuan dengan
syaitan. Jadi saya nak sebut yang kedua, satu tazyin. Yang kedua, dia guna perkataan ni, at-taswif. Syaitan dia guna perkataan at-taswif. Kalau belajar bahasa Arab, tuan-tuan ada belajar bahasa Arab, tak apalah. Saya pernah ajar bahasa Arab dulu kat sini. Ada seorang pelajar saya tu, saya ingat lagi dia sebut. Dia kata, ustaz, dia jumpa saya ingat satu je. Dah belajar berpuluh tahun, lupa. Dia ingat satu je. Ahlan wa sahlan wa jalan. Itu dia ingat. Ahlan wa sahlan wa jalan. Dia ingat itu satu je. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ceritanya at-taswif, syaitan guna at-taswif makna saufa. Saufa tu maknanya akan datang. Akan datang. Dia bisik kat kita. Contohnya, anda buat dosa. Bila kita buat dosa, dia bagi idea. At-taswif, sabar dulu. Tak payah taubat lagi, sabar dulu. Kita pun rasa nak taubat. Dia kata apa? Ramai lagi orang buat dosa. Bukan kamu seorang aja. Nak bertaubat je, masuk neraka pun bukan seorang-seorang. Ramai, seronok dalam neraka, meriah. Dia sebut macam tu. At-taswif, awak muda lagi. At-taswif, sabar, awak ambil wuduk, jatuhlah dosa awak tu. At-taswif, nak bertaubat sikit, awak pergi Mekah habis dosanya. Nak bertaubat sikit, al-jum'atu ilal jum'at, Jumaat, dosa anda. Ramadan ke Ramadan, dosa anda habis. Al-umrah ilal umrah, umrah ke umrah, dosa awak habis. At-taswif, sabar. Dia kata akan datang. Nanti kita taubat. Jadi banyak ceritanya. Jadi kita pun bertangguh-tangguh. Sama juga macam ni tuan-tuan. Orang kita kadang minta maaf, banyak salah. Ini yang semua ustaz-ustaz sebut. Kita dengan sunnah Nabi pun sabar dulu. Contoh, anda semayang, lepas semayang sunat, lepas semayang fardu isyak contoh. Aku nak semayang sunat isyak kat rumah lah. Kat rumah. Kita pun sabar kat rumah. Sampai kat rumah, sibuk-sibuk, lupa nak semayang. Itu syaitan tu. At-taswif, sabar dulu. Sebab tu nak buat baik, jangan tangguh. Apalagi perkara sunat. Bila sunat kita sebut, kalau buat boleh pahala. Ini pun iblis juga ni. Kalau buat dapat pahala. Kalau tak buat, kita sebut kalau tak buat tak apa-apa sebab sunat. Kita kena tukar ayat. Apa dia? Kalau sunat buat dapat pahala. Kalau tak buat rugi. Baru ada poin sikit. Bila dia semayang sunat. Semayang sunat dapat pahala ya. Kalau tak buat rugi. Bila rugi, tersentak juga kita. Rugi. Baca Quran sunat. Tak baca Quran, rugi ya. Sebab bila anda baca Quran banyak, anda akan dapat satu status. Namanya Ahlullah. Siapa baca Quran banyak, dia akan jadi Ahlillah. Dia akan jadi keluarga Allah. Allah tak ada anak, tak ada keturunan, tapi siapa baca Quran banyak, Ahlullah. Jadi bila nak sebut semayang baca Quran sunat, tak baca rugi. Rugi ya. Bila sebut rugi tu rasa malu juga. Apa lagi? Apa lagi Syekh? Berzikir sunat. Kalau tak baca, Allah rugi. Bila berugi tu kita rasa lainlah. Tahajud sunat, tak tahajud rugilah. Bila rugi tu lain. Poligami sunat, tak poligami rugilah. Poligami sunat, tak poligami rugi. Itu tuan-tuan punya pasal. Saya sebut saja je. Okey, balik cerita. Tak nampak tuan-tuan senyum ke tidak, sebab semua dalam nampak mata je kecil. Tapi tak apalah. Okey, balik cerita. Jadi syaitan dia rosakkan kita banyak, antaranya tadi at-tazyin, dia hias. Antara hias juga, minta maaf, tuan-tuan dah tua. Bila tua orang sebut, "Weh, nampak muda lagi lah." Itu pun bahaya. Rasa muda tu bahaya. Sebab Nabi sebut kita mati yang paling takut sekali ialah Nabi sebut mautul faja'ah, mati mengejut. Jadi zaman sekarang mati mengejut. Jadi jangan minta maaf, jangan harap pujian manusia. Pujian ada 5. Yang pertama, Allah puji Allah. Allah puji Allah, alhamdulillahirabbil. Allah puji Allah. Orang lain tak pandai puji Allah.
kita nak puji orang, kita kena ada ilmu. Jadi ilmu tentang Allah hanya Allah saja tahu. Jadi Allah puji Allah, betul. Jadi sebab itulah kalau Allah puji Allah, alhamdulillah, ambil ayat tu, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab tu lepas solat jangan pandai ringan. Subhanallah, subhanallah tu. Subhanallah 3/3, alhamdulillah 3/3, Allahu akbar 3/3, 34. Dosa kita diampunkan macam walaupun macam buih di laut. Kita terkejut, amalan sikit tapi sebab power puji itu. Yang kedua, Allah puji hamba. Kalau Allah puji hamba, special. Allah puji Nabi Muhammad. Contoh ya, Allah puji Nabi-Nabi lain, semua Allah panggil. Ya Adam, Ya Ibrahim, Ya Dawud, Ya Ismail, Ya Harun, Ya Musa, Ya Zakaria, Ya Yahya. Tapi sampai Nabi Muhammad, Allah puji. Ya ayyuhan nabiyyu, Ya ayyuhar rasul. Itu special. Allah puji hamba. Yang ketiga, hamba puji Allah, wajib. Yang keempat, hamba puji hamba. Jadi kalau hamba puji hamba, jangan ambil kira sangatlah. Kalau orang puji kita, awak muda lagi, jangan berkira sangatlah. Dia pun sama macam kita juga. Yang kelima, ada orang dia bukan saja puji, dia suka pujian. Dia cari, tak ada orang puji aku, tak ada ke orang puji aku. Yang keenam, lagi teruk, gila pujian. Yang tu dia bayar pula tu supaya puji dia dan sebagainya lah. Jadi balik, Allahu akbar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Syaitan apa lagi? Syaitan dia merosak. Saya ambil yang mudah, yang mudah ialah dia menggunakan kaedah at-tahwin. At-tahwin dia buat kita satu perasaan memperkecilkan dosa. At-tahwin, memperkecilkan dosa. Dosa tu dipandang kecil, dielehkan dosa tu. Banyak kan orang buat dosa, alah dosa kecil aja. Dosa kecil aja. Yang keduanya, dosa besar dia pandang kecil. Jadi tuan-tuan, minta maaf. Ulama kata, Imam Hasan Basri kata, bila buat dosa, jangan tengok dosa anda buat, kena tengok kepada siapa anda buat dosa. Kalau buat dosa, satu salah. Tapi kepada siapa kita buat dosa? Kepada Allah. Kadang-kadang nampak kecil. Dosa besar, anda pandang kecil, boleh jadi kufur murtad. Saya buat contoh, minta maaf. Iblis tidak pernah berzina. Iblis tak berzina. Iblis tidak minum arak. Iblis tidak mengumpat. Iblis tidak sembah berhala. Iblis sampai sekarang dia kata pada ya ayyuhal insan ukfur, wahai manusia, kufur kamu kepada Allah. Falamma kafara, bila kita kufur je, dia kata innani bari'um, aku tak salah. Dia kata apa? Inni akhafullah, aku takut Allah. Jadi syaitan ni dia tak berzina, dia tak minum arak, dia tak sembah berhala, dia apa? Syaitan ni, iblis dia salah dia apa? Dia menafikan hak tasyri'. Allah suruh hormat Adam, dia menafikan. Jadi bila menafikan hak Allah, hak hukum tu, menafikan wajib, maka walaupun dia tak bunuh, tak berzina, Allah haramkan dia selama-lamanya masuk syurga. Contoh, kalau kita tak semayang, tak apa lagi, dosa besar. Tapi kalau kita kata musim sekarang, zaman moden ni tak perlu semayang, anda sudah jadi murtad. Bermula daripada dosa kecil-kecil, mula kita kecil, lepas tu dia akan jadi boleh keluar daripada agama. Jadi berhati-hati dengan syariat. Kalau contoh, kalau tak nak pakai tudung perempuan, tak apa, awak dosa besar. Tapi kata tak wajib, tak perlu, itu sudah ambil tempat iblis punya perangai. Tak perlu sujud kepada Nabi Adam. Bermula daripada kecil. Dosa besar kita pandang kecil. Tuan-tuan sekalian, cuba tengok atas. Ni bayangkan lampu tu
Haji, kalau lampu tu jatuh atas kepala macam mana? Lampu jatuh, tiang tu runtuh. Contohnya tiang nak runtuh. Lari semua, saya pun lari juga. Kenapa? Tiang runtuh. Sebab tu Nabi kata orang mukmin sekali dia buat dosa, dia tak tenang, seperti ada bukit. Saya buat contoh tiang, bukit nak hempap kita, tanah runtuh, rumah kita tepi lereng bukit, rumah nak runtuh, tanah runtuh. Jadi orang yang buat dosa ni, orang mukmin bila buat dosa macam nak runtuh atas kita. Itu orang mukmin. Orang munafik bila buat dosa seperti lalat. Dia halau dosa, mudahnya dosa dihalau macam lalat. Kita duduk makan, lalat mai terbang, lalat mari terbang, dibuang gitu kan. Itu apa tu? Orang menganggap kecil dosa, dia adalah orang munafik. Dia mungkin ahli semayang, pergi masjid. Contoh, saya baru balik Mekah. Ada seorang tu dia kata, Ustaz, saya tak nak pergi Mekah. Kenapa? Dosa saya banyak, Ustaz. Saya tak sanggup, dosa banyak. Saya bimbang, saya pergi Mekah, sesat. Tuan-tuan, di Mekah ni bukan tempat Allah azabkan kita, tapi di Mekah tempat Allah tunjuk sayang dia pada kita. Kalau anda buat dosa, anda pergi Mekah, anda takut, best, baguslah tu. Tapi yang kita takut, buat dosa banyak, bila pergi Mekah, kemudian tak ada apa-apa berlaku, tak kena apa, tak balik pula. Aku buat dosa, pergi Mekah tak ada apa-apa berlaku. Itu bahaya. Jadi kita sebenarnya kena takut dengan dosa sebab kita tak tahu bila kita mati. Okey, kemudian ada banyak. Satu lagi 9 minit. Satu lagi, minta maaf, simple. Yang ni simple sangat. Cara syaitan dia merosakkan kita melalui pemakanan. Melalui perkara yang haram. Untuk makluman tuan-tuan, haram ada dua. Yang pertama dia panggil haram zati, yang kedua dia panggil haram kasbi. Haram zati yang ni orang Islam bagus. Haram zati maknanya makanan haram. Apa dia? Babi, khinzir. Yang tula tu, babi, khinzir, tula je. Cuma orang kita kalau sebut khinzir, dia tak berapa sanga, tak berasa. Bila sebut babi, barulah bulat mata. Orang kita kalau sebut babi, takut. Sebut khinzir, takut. Kalau pergi kedai, ada cop jakim tak kedai ni? Halal ke haram? Bagus. Yang tu, syaitan dia tak suruh sangat makan daging babi. Dia tahu, orang kita anti. Tapi yang kedua, haram yang kedua namanya haram kasbi. Haram kasbi ialah kerja halal, tempat kerja halal, tapi kita ponteng kerja. Cara dapat duit, kerja rasuah, tipu. Jadi yang tu orang kita tak perasan. Yang benda haram kita tak ambil. Tapi haram cara dapat tu, yang tu orang tak perasan. Sebab tu tuan-tuan minta maaf. Sebenarnya doa makan ni, orang kita baca doa makan Allahumma barik, itu tak apa, bacalah. Tapi yang specialnya doa makan ni bismillah, doa makan. Tapi yang penting bukan doa masa nak suap makan tu. Yang paling penting cara dapat duit. Barulah hati terjaga, iman terjaga, barulah setan akan kalah. Kalau orang takut daripada makan yang haram tu, satu hal kita tak buat, tapi cara dapat iman. Sebab tu hati kita ni akan kuat lawan syaitan kalau ada ikhlas, ada jujur. Ini paling mahal. Ada satu cerita penutup. Cerita tuan-tuan, dah tahu cerita ni. Cerita ni ada seorang alim namanya Ibrahim Adham. Satu malam dia sembahyang tahajud, dia solat tahajud. Sedang dia solat tahajud, ada orang atas atap rumah dia. Penyamun, ada penyamun lah. Jadi malam tu dia sedang tahajud, dia dengar ada orang berjalan atas atap rumah dia. Bila ada berjalan, dia sudah sembahyang, dia tunggu. Rupanya penyamun tu dia buka pintu. Buka pintu pula dah. Buka apa? Buka atap.
Dia nak mencuri, buka-buka. Bila dia tuan rumah tengok, dia tengok. Bila tengok, penyamun pun tengok. Sama bertentang mata. Hai, macam Piramli pun cerita tu. Hai. Jadi penyamun tu, dia tengok dah ada orang dalam rumah. Dia ingat penyamun macam dia juga. Dia tolong aku. Tuan rumah ni tolong dia nak turun. Dia pergi ambil tangga, letak tangga. Mai tu apa nama? Atak tu mai aku tolong pegang. Penyamun atas tu turun. Dia pegang tangan turun. Dia tanya. Ibrahim Adham tanya, awak siapa dia? Dia kata, aku penyamun. Penyamun tanya dia, awak siapa dia? Aku tuan rumah. Terkejut penyamun. Tuan rumah sambut dia. Kenapa kamu duk sambut aku? Dia kata, tak apa. Kalau kamu nak curi rumah aku, curi. Curi apa saja. Curi tak apa. Kenapa? Sebab kamu boleh curi apa saja dalam rumah ni. Sebab barang rumah aku yang ada tu semua murah-murah. Yang mahal-mahal kamu tak boleh curi. Kenapa? Sebab yang mahal-mahal semua aku simpan kat hati aku. Iman kat sini, kamu tak boleh curi. Ikhlas, kamu tak boleh curi. Tawaduk, penyamun dengar macam tu, rupanya reta rumah dia tu murah. Yang murah dalam hati. Yang asalnya penyamun masuk nak menyamun, dengar cerita yang mahal-mahal semua dalam hati, kena tazkirah. Akhir kali penyamun masuk nak menyamun, lepas tu sembahyang tahajud sekali dengan tuan rumah. Kenapa? Sebab mahal hati, ikhlas semua ada kat sini. Jadi kalau ada iman, ada jujur, barulah setan akan terkebil-kebil, tak boleh buat apa kepada kita, tuan-tuan. Jadi masa dah habis ya? Seminit. Jadi tuan-tuan, setan ni dia akan kacau kita sampai bila? Sampai ni. Nabi kata, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima taubat kamu selagi nyawa belum sampai halqum. Maknanya sebelum kita roh nak keluar, setan akan duduk di seluruh badan kita ni, duduk kat telinga bisik supaya matilah agama Yahudi, mati agama Kristian, mati Nasrani, supaya kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi marilah tuan-tuan ingat perkataan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, satu perkara sangat besar. Marilah kita jadikan syaitan musuh kita, bukan kawan kita, dan kita ajak anak-anak kita lawan bermusuh dengan syaitan supaya kita tak ikut langkah-langkah syaitan. Sekian aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.